tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadaqu wa bala amrihim. Adakah tak pernah sampai ke telinga kamu, hai manusia, berita-berita orang yang kafir belum pada kamu datang ke dunia ini, hai Muhammad, dan mereka itu telah menanggung dan telah merasai akibat kekufuran mereka, dan untuk mereka itu azab yang begitu sekali pedih dan menyakitkan. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayinat. Punca orang tu kafir kerana mereka telah pun didatangi oleh rasul-rasul masing-masing dengan segala hujah dan kenyataan, tetapi mereka melawan. Satu daripada cara mereka melawan ialah mereka menyoal balik, adakah manusia layak menjadi rasul untuk memimpin kami? Menyebabkan mereka itu kafir dan mereka itu tawallau, berpaling, tak peduli. Wastaghna, dan Allah juga tak peduli kepada manusia. Wallahu ghaniyyun hamid. Allah memang ghani, kaya raya, tidak peduli kepada manusia. Hamid, terpuji. Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu. Orang-orang kafir menganggap bahawa mereka tidak akan dihidup balik daripada kubur masing-masing. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabba'una bima 'amiltum. Untuk menjawab anggapan orang kafir ini, hai Muhammad, beritahu kepada dia, bala tak betul cakapan kamu, tak betul anggapan kamu. Wa rabbi, demi Tuhan aku, la tub'atsunna, kamu semua lepas pada mati akan dihidup balik, mesti. Kemudian thumma la tunabba'una bima 'amiltum, kemudian mesti pula akan cerita semula satu persatu dengan segala aktiviti yang kamu lakukan. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Kalau itu semua memang mudah saja untuk Allah Taala. Fa aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladzi anzala. Oleh itu, untuk keselamatan kamu mesti beriman dan memberi keyakinan penuh terhadap Allah dan juga terhadap Rasulnya, dan juga terhadap cahaya yang kami turun dari langit, iaitu Quran. Wallahu ma ta'ala khabir, dan Allah memang tahu sangat segala aktiviti yang kamu lakukan di muka dunia ini. Para hadirin sekalian, ayat yang kita baca hari ini, ayat 5, sambungan daripada ayat yang lepas, daripada surah At-Taghabun. Dan minggu lepas Allah Ta'ala mulakan buka mulut dia dengan menunjuk keenahan dan keanehan kerja Allah, iaitu sebanyak mana benda di langit dan di bumi semua sekali bertasbih dan sekali-sekali mengatik pada Allah. Segala apa yang di langit dan segala apa yang di bumi, batu, kayu, bukit, bukau, air, tanah, rumput, rampat, segala makhluk haiwan yang merayap, melompat, semuanya bertasbih kepada aku. Cuma kamu tidak faham tasbih dia. Ini merupakan satu berita yang sah, kerana berita ini dikeluar oleh Allah sendiri sebagai tukang engineer yang membuat dunia ini. Jadi kalau kita sendiri tak percaya pada tukang yang buat, tak ada, itu habis ikhtiar tadi. Itu merupakan beritahu. Di samping itu, sindiran pahit daripada Allah pada kita bahawa kalau kayu batu yang tidak ada akal, bukit bukau, tanah yang tidak ada akal pun tasbih pada aku, maka mungkin manusia yang sengaja diberi roh Allah dalamnya dan diberikan akal supaya manusia fikir, takkanlah kamu tak mengatik sama, tak tasbih sama, dan tak zikir sama. Kesimpulannya, seluruh ajaran agama, baik hak jenis sembahyang puasa, baik hak jenis nikah kahwin, baik hak jenis jual beli, semua sekali arah tujuannya kepada manusia zikir kepada Allah. Orang yang sembahyang, kenapa sembahyang kau tidak? Kerana ingat pada Allah.
Orang yang rasuah, kenapa dia rasuah? Kalau dia tidak ingat pada Allah. Semua sekali berkisar di atas zikir atau tidak zikir, ingat atau tidak ingat. Jangan sekali-kali manusia lepas, manusia Muslim lepas dari pelajaran ini. Baik Melayu Muslim, baik Cina Muslim, baik Eropah Muslim, asas ajaran agama ialah zikrullah. Ingat pada Allah. Ingat kepada Allah ni bukan ingat pada dua perkara sudahlah. Ingat kepada kebaikan Allah, ingat juga pada pongoh Allah Ta'ala. Kalau manusia ingat pada kebaikan Allah, tak ada hati dia nak melawan Allah Ta'ala, kerana baik sangat Allah Ta'ala. Juga pada orang yang ingat pongoh Tuhan pun tak sapa, gerung juga kita nak melawan Allah Ta'ala. Sama ada melawan buat benda haram ataupun melawan tinggal benda wajib, sama-sama melawan semua. Jadi asas dia zikrullah. Atas dasar zikrullah inilah maka Allah Ta'ala sebut tidak mungkin manusia berzikir ke Tuhan, bahkan makhluk yang tak ada hati perut, yang tak ada akal fikiran pun, macam langit, bumi, bukit, buka dan segala isi kandung alam sekitar kita panggil sekarang ni, pun tasbih pada aku. Baki lagi mu faham tak faham itu masalah lain dah. Aku pun tidak nak mu faham lagi ni, tapi aku nak royaknya benda yang aku tahu, iaitu yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ardh. Tasbih pada Allah. Dan bila tuan-tuan semua puan-puan baca Quran, kita ada perkataan yusabbihu supaya kita baca kemarin hari ini, dan ada perkataan sabbaha. Ada sabbaha pun ada, yusabbihu pun ada, dan ada perkataan sabbih, sabbih isma rabbikal a'la pun ada, sabbaha lillahi ma fis samawati pun ada, dan bentuk yusabbihu pun ada. Jadi orang mengajar Arab dia panggil fi'il madhi pun ada, macam sabbaha. Fi'il mudhari' pun ada, dia panggil yusabbihu. Dan fi'il amar pun ada, sabbih. Tiga bentuk cakapan bila kita bercakap dengan orang, supaya juga Allah Ta'ala bercakap dengan manusia, ada dia guna bahasa telah bertasbih pada Allah, sabbaha. Ada dia guna perkataan sedang berlaku dan akan datang, fi'il mudhari' kita panggil yusabbihu. Dan ada bentuk suruh, sabbih isma rabbikal a'la, naklah kamu tasbih pada Allah, kerana Allah ni mempunyai nama yang bermacam-macam nama yang layak kamu tasbih dan kamu ingat pada dia. Baki lagi kita manusia, sama ada manusia Melayu, manusia Arab, manusia apa, Islam ke atau belum Islam lagi, cuba tanya, tepuk dada, tanya hati sendiri. Aku sendiri termasuk di bawah orang yang bertasbih dan meratib kau termasuk di bawah orang lalai, tak tasbih, tak berapa, bismillah pun tak rajin kata, la ilaha illallah pun tak rajin sebut, subhanallah ke, masya-Allah ke, astagfirullah ke, alhamdulillah ke, apa saja perkataan yang memberi makna puji kepada Allah kita panggil zikir lah. Di bawah zikir itulah masuk tasbih. Itu sebenarnya kita belajar minggu lepas. Yang keduanya dalam banyak-banyak perkara lain, Tuhan sebut wa minkum kafirun wa minkum mu'min. Dalam ramai-ramai manusia ni ada hak juru, aku tak panggil beriman, dia ada hak belong, aku tak panggil hak kafir. Nak panggil kafir, kau nak panggil belong, kau nak panggil tak juru, kau nak panggil kena, kau nak panggil jahat, kata gigi lah. Yang pentingnya ada manusia beriman dengan aku, dengar kata aku, dan ada manusia yang tak dengar kata aku, kafir kau, fasik kau, zalim. Jadi bila Tuhan sebut lagu tu, coba kita tanya diri sendiri, aku hidup di mana? Aku duduklah senarai mana? Senarai mukmin kau, senarai kafir? Kalau senarai mukmin, alhamdulillah, kita lipat gandakan lagi iman kita. Kerana iman ni, percayaan, keyakinan ni, dia boleh bertambah, dia boleh berkurang. Dia boleh tinggi sampai ke peringkat wali Tuhan. Dan dia boleh menurun sampai ke peringkat jadi kafir. Kita sendiri, aku sendiri ni, aku, anak bini aku, anak buah aku, jiran aku, kawan teman aku ni duduk atas mukminun ko, duduk atas kafir. Baki lagi yang sebut hari tu, kalau ada orang soal, kalau Tuhan buat mukmin kafir, pas nak buat lagu mana? Mungkin dia nak buat sedia kala lagi nak lawan lagu mana? Jadi kita jawabnya, atas dunia ni ada hak kaya, ada hak miskin. Tuhan buat juga. Hak mana miskin, hak mana kaya tu kerana duduk saja ke? Dah Tuhan buat kaya kat atas duduk kerja buat nama itu kaya. Ni kaya lah tu. Kau lagu mana hak sebenarnya?
Kalau kita duk perhatinya, tak payah hajar, tak payah suruh. Bila nak kaya, dia cari sendiri je. Udah cok lah, param nebah lah, menyaku lah, tiping kerja, masuk pejabat lah kedai. Kerja juga siang malam pagi petang. Makan nasi padang pun ada, nak suruh kaya. Jadi kalau dia mau nak kaya tu, dia mau buat kerja, padahal Tuhan raya ada hak kaya, ada miskin. Ikhtiar tak lepas juga. Begitu juga kafir mukmin pun. Kafir mukmin kena ikhtiar. Kalau nak jadi mukmin, dia ikhtiar. Ikhtiar dengan belajar, dengan mikir, dengan sembahyang, dengan berdoa, dengan cari rezeki halal, dengan apa saja benda yang Tuhan suruh dia ketik buat habis. Hak mana Tuhan larang dulu, dia tinggal habis. Hak kita panggil takwa pada Allah. Yang tiap-tiap hari Jumaat begini ingat kalau pergi masjid kan, tu imam, tu khatib wajib sebut ittaqullah. Ayuhan nas ittaqullah. Nak takwa pada Allah. Dengan mengeja hak Tuhan suruh, dengan meninggal hak Tuhan larang. Itu makna takwa. Jadi usaha nak jadi mukmin, nak jadi kafir, nak jadi kaya, jadi miskin, jadi cerdik, jadi bodoh, mesti dilaku oleh manusia sendiri. Cuma Allah Ta'ala pelorong. Hak nak curi pun Allah Ta'ala kata tidak patah pinggan dak. Tidak kata rokah-rokah patah pinggan, buat ya nak curi sangat aku nak patah pinggan. Tak juga. Tapu naik sampai kau boleh curi tingkat 4, tingkat 5. Lawan polis, bedil polis apa. Jadi ikhtiar Tuhan beri pada kita. Allah Ta'ala cuma dia raya ikhtiar lagu ni syurga, ikhtiar lagu ni neraka, ikhtiar lagu ni jadi mukmin, ikhtiar lagu ni jadi kafir, ikhtiar lagu ni jadi kaya, ikhtiar lagu ni jadi miskin. Jadi Allah Ta'ala beritahu dan ikhtiar dia beri pada kita. Satu, dua. Yang ketiganya hak disebut minggu lepas juga, wa ilaihil masir. Allah Ta'ala buat tu buat ni, manusia dia buat, ujung jatuhnya wa ilaihi al-masir. Kepada Allah juga lah tempat sudah. Wa ilaihi al-masir. Bagi orang belajar Arab, dia perkataan ni sepatutnya kita kata wal masiru ilaihi. Wal masiru ilaihi. Al-masiru mubtada kita panggil, ilaihi ni khabar. Subjek satu, predikat satu. Tapi di sininya dia buat hari khabar dulu, wa ilaihi al-masir. Orang panggil khabar muqaddam. Kepada Allah sajalah al-masir, tempat sudah. Ini ajaran ni bukan mari daripada tok imam, tok guru saja dak, mari pada Allah turun dari langit. Nah, datang ke bumi, beritahu kepada semua manusia. Melayu, Cina, India, orang putih, orang berapa pun, hey manusia, wa ilaihi al-masir. Kadang-kadang disebut wa ilayya al-masir. Kepada aku pulang balik. Berilah mu nak berjalan ke mana, nak pergi Eropah mana, nak kerja berapa, lah pergilah. Tapi tak sudah dengan aku juga. Tak ada orang yang terlepas daripada berjumpa dengan aku akhirat kelak. Masuk lubang tanah, lubang cacing sekalipun, mesti berjumpa dengan aku untuk dibalas. Benda lagu ni tak ada dalam ajaran lain daripada ajaran Quran. Nasionalis ke, pahaman kebangsaan ke, pahaman komunis ke, sosialis ke, demokrasi ke, memang orang tak ajar. Nak ajar gua ni moga orang tak rajin lagi akhirat. Jadi kita nak royak kepada orang bahawa manusia pergi ke akhirat ni dengan keadaan kita tolak Islam, itu orang panggil meniru-niru, tak ada pasal. Daripada tiru-tiru, baik ambil hak betul. Ya, sebab itulah Islam ajar pada kita, dua tadi ni beringat sikit. Benda mau buat molek, aku balas molek akhirat kelak. Benda mau buat tak molek, aku balas cara tak molek akhirat kelak. Molek tak molek tu tak ada orang lain boleh royak daripada aku. Hak ni hak kita panggil halal haram ni kini lah. Kita nak menyelamat dunia dan akhirat. Di atas dunia kita tak curi, maka barang orang pun selamat kerana kita tak curi, dan barang kita pun selamat kerana orang tak curi barang kita. Jadi bila Allah Ta'ala kata haram curi, haram rasuah ni, kita pun selamat, barang orang pun selamat kerana kita tak curi, dan barang kita pun selamat kerana orang tak curi. Nak curi guna barang haram, nak curi barang haram, nak ambil buat haram juga, akhirat kelak jumpa neraka. Nak pergi ke mana? Ni orang panggil Islam, kita sebut membangun bersama Islam. Nak bangun pak langit lagi tapi bersama Islam. Nak korek bom sapak bom gapo apa bom hak cair bau ni boleh tak ada apa, tapi biar tentu dengan Islam. Kenapa? Wa ilaihi al-masir. Kepada Allah lah tempat sudahnya. Habislah sekat tu. Sambung hari ni pula. Alam ya'tikum naba'ul ladina kafaru min qablu fadaqu bala amri. Allah Ta'ala tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tanya kita, wahai Muhammad, yang orang duk lawan mu ni, dia tak gaji dengar kau kisah orang zaman hari tu hak lawan Nabi masing-masing. Ini cara orang panggil cara mengguna sejarah. Nak mengguna sejarah
untuk mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dunia lah ni orang belajar sejarah. Yang hari tu hamba duk sebut semua, pondok kita tak ada sejarah. Pondok kita, kerana pondok hamba sebut pondok ni kerana pondok adalah orang yang pertama membentuk fikiran manusia Kelantan. Manusia Kelantan ni suka buat kebajikan, tak boleh curi zaman hari tu, tak boleh curi, tak boleh rogo, zina ni tak ada zaman hari tu. 50 tahun, 60 tahun ketika orang panggil orang Kelantan mundur ni, tak ada dengar orang curi. Apa ni, tak ada dengar orang rasuah, tak ada dengar orang isak dadah, tak ada dengar orang benda-benda mungkar ni, tak ada zaman hari tu. Kerana orang yakin 100% bahawa hak Quran ayat ni betul, syurga neraka sedang menunggu. Tapi lah ni bila orang kata agama ni anti kemajuan, agama ni anti bergapo, entah apa, anti tamadun apa bergapo, maka mula iringan. Orang yang agama ni dengan generasi muda tak madu pada agama, maka mulalah bila agama orang tak percaya, mulalah timbul curi, tak dekat basikatan tu, hak geng budak-budak, hak geng orang tua pula tak dekat kereta, curi, tak dekat anak muda ketiak lari. Ini punca daripada orang tidak memadu kepada agama Allah, maka timbul masalah. Nak tidur malam pun jadi susah, kita takut orang curi naik. Nak biar nak tidur keluar malam pun susah, takut orang buat lari. Jadi masalah berlaku. Di hak orang politik pula cakap rasuah pula, rasuah tu, rasuah ni. Siapa kau pekat rasuah set orang panggil. Ni semua ni bala yang menipu manusia bila manusia renggan dengan agama. Jadi masalah ni dia tak raja dengar ke Muhammad. Puak-puakmu Mekah ni, puak saudaramu, mak saudaramu, puak sepupumu, pupumu, hak duk lawanmu, dia tak raja dengar ke benda ni berlaku azab yang menipu mereka setelah mereka engkar ajaran Rasul-Rasul mereka. Nak kata tak raja dengar, puak-puakmu ni orang menega. Dia menega bukan tempatan je, puak-puakmu ni eksporter, importer. Orang ni bawa barang daripada Mekah pergi ke laut, di ke Syam, laut Mediterania ni, laut putih orang panggil. Daripada Syam dia bawa balik barang ke Mekah. Daripada Mekah ni dia jadi transport tukar kepada Hadramaut, Adan kita panggil. Jadi di antara Yaman nak balik ke Mekah, di antara Mekah nak pergi ke Syam, patut ulang balik, takkanlah tak raja lalu negeri-negeri yang telah pupus, yang telah jahanam. Dalam perjalanan Arab Mekah untuk menego ambil barang daripada Adan ni tempat pelabuhan barang-barang mari daripada sebelah timur, mari belah tanah Melayu, mari daripada Indonesia, mari daripada Filipina, barang-barang ni orang curuh di Adan. Kapal laut zaman itu belum pada ada terusan kanal Swiss lagi, belum ada terusan kanal ni, orang British itu bawa punggah itu. Kalau kita kata bawa punggah pelabuhan Kelang lah negak masuk Kelantan pergi ke mana-mana, anjam hari tu berlaku juga. Jadi dalam perjalanan tentu dia raja tengok umur acul lebur orang bang apa ni, tulan manusia bergelempang atas tanah. Dia tahu sangat. Tiba-tiba dia tahu orang ni mati bergelempangan, rumah batu runtuh habis kerana timpa azab aku menipu, pucah kerana orang tu melawan Nabi. Dia lawan pula nak boleh penyakit juga kau orang ni. Ada kata aja dengar benda nak guna. Ini kita panggil sejarah. Sejarah ni diperguna oleh Islam, oleh Allah Ta'ala untuk mendekatkan fikiran manusia kepada Allah Ta'ala. Jangan manggok, jangan agah, jangan lawan Tuhan. Aku tapa balik pula. Kerana aku ni Allah yang Maha Esa. Sifat pongoh aku jam hari itu, sifat tu pakhlala ni ada lagi. Cumanya ada kelainan sikit hasil daripada manusia zaman Nabi Muhammad ni. Manusia telah sampai umur dewasa kita panggil, reti mikir sikit. Tidak seperti budak tak dengar kata kau tak watai. Itu mana alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaqu wa bal amrihim wa lahum adzabun alim. Adakah tak pernah sampai ke telinga mereka? Alam dalam bahasa Arab kita ada la, kita ada lan ujungnya nun, dan ada lam ujungnya mim. Lam sepuh hari ni lan apa dengan nun, dan ada la, huruf tiga huruf ni untuk nafi kita panggil, makna tidak berlaku. Cumanya alam ni makna tak hak lepas dah. Adakah tak pernah sapa, kita ramai panggil, adakah tak pernah sapa ke telinga mereka berita-berita peristiwa-peristiwa orang kafir zaman hari itu yang telah melawan nabi-nabi, akhirnya zaqu wabal amri, akhirnya mereka sendiri merasa bagaimana akibat buruk kerja mereka, walahum adzabun alim. Makna tentu sangatlah orang itu faham sangat Muhammad, tetapi kena degil
Manusia yang degil, manusia berfikir yang singkat, maka dia dilawan juga akhirnya jadi masalah. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana. Satu daripada sebab orang ni kafir ni, kalau dia pandai waktu berhujah, ia tak masuk akal. Bila tak masuk akal pun dia terima juga. Iaitu satu daripada hujah mereka tak beriman dengan Nabi ni, kerana Nabi ni orang seperti aku juga. Muhammad ni duk main aku, main purung sekali dengan aku jak kecil lagi. Main purung aku, main gapo kita panggil, main cokok sekali dengan aku. Kalau kita tanam Melayu gitulah. Main cokok, main selambut sekali dengan aku jak kecil lagi. Tiba-tiba dah besar panjang mengaku jadi nabi. Tak masuk akal. Tak masuk akal. Akalmu tak masuknya, akal lain masuk. Dia kata Muhammad ni nabi, apa ni orang pun aku. Lah mana orang jadi nabi? Faham nak lagu mana? Kalau boleh orang juga malaikat. Kau tak nampak tengok. Kalau boleh orang dewa-dewa, aku pun tak reti juga. Kalau boleh orang ni, kalau boleh nabi ni. Jadi cerita-cerita soalan orang ni semata-mata nak kerakannya. Bukan nak cari hujah, bukan nak cari kebenaran tu. Padahalnya kalau nabi ni mari daripada malaikat, dia kata pula, malaikat jadi nabi gua, aku nak mengaji lagu menaga, tak nampak tengok pula. Ada saja benda-benda hok dia waktu tu. Kalau malaikat mari jadi nabi, kamu nak ngaji lagu mana? Malaikat duduk lagu mana? Malaikat bukan duduk takhusis pamu, bukan duduk kumhum. Pas nak ngaji lagu mana? Tentu dia akan soal lagu tu pula. Kalau Allah Ta'ala kata tak apalah, dah mutaksir manusia jadi nabi, aku kirim malaikat lah. Baik. Malaikat mu nak ngaji lagu mana? Bahasa mu bukan bahasa malaikat. Nak ngaji lagu mana? Dia dah duduk jatuh ke naik ke mana, tak tahu nak dia. Timbul pula masalah. Jadi kalau selagi duk turut perangai manusia, tak sah sama Muhammad. Satu. Yang keduanya, manusia yang jadi nabi ni bukan mu seorang Muhammad. Jauh daripada zaman hari tu, bila lagi Nabi Isa orang pemu juga, Nabi Musa orang pemu juga, Nabi Ibrahim tu bagi orang Arab orang pemu juga. Bapa yang jadi orang nabi-nabi lain tu orang tak kata apa, tapi bila mung jadi nabi yang jadi kepelek kiyak. Kenapa? Kau tidak kena beruduh pasal mulut, pasal kenongga panggil. Ni atas paklala ni pun hok jenis kenongga tak habis-habis pakai. Jadi oleh yang demikian, sebab itulah setiap masa, setiap saat akan timbul benda lagu ni, dan balik sebelah kita sebagai pendakwah ni kena pandai jawab. Kerana sebanyak mana hok dia timbul ni, hok timbul dah berlaku dalam Quran. Ada berlaku dia contoh dalam Quran, senang nak jawab. Itu dia. Baik. Fakafaru wa tawalla. Yang menyebabkan orang ni kufur kerana tak kena dengan ajak dia nabi nak jadi kaum nak suruh malaikat, tiba-tiba orang, maka dia kufur. Wa tawallau, tak dengar kata. Tuhan kata wastaghfirullah, aku pun tak setia lagi, aku bukan pelak sangat nak kat orang. Aku ni wastaghfirullah, Allah ni maha kaya raya, aku tak pelak sikit abuk pada manusia. Manusia nak terima aku tidak kata naik cekok atas bahu aku kerana pakat sokong aku, tak. Mu tak terima aku, jatuh kau secekok kau satu bintang kau jatuh di dada aku, tak. Aku ni Allah. Wallahu ghaniyun, Allah ni maha kaya raya, sikit abuk tak perlu pada kamu, sikit abuk tak pelak pada kamu. Dan dalam hadis lain, dalam hadis kursi sebut, Muhammad beritahu pada manusia, kalau sekiranya manusia jok zaman tu ada pakat beriman belaka, sikit abuk pun tak menambah derajat aku. Kalau orang jok patu ada pas kiamat ni beriman berapa tak ada seorang abuk kafir, aku duduk setara ni. Tidak kata naik pakat kau gaji, naik elam kau 200. Dah. Dan kalau manusia jok tu ada pas kiamat kafir berlaku seorang abuk tak terima, aku duduk berani tu kata. Tidak jadi kurang derajat apa dak. Itu nak royaknya sifat Allah Taala yang maha hebat, yang maha mulia, yang maha tak istighna kita panggil. Tidak perlu langsung pada kita yang perlu pada Allah Ta'ala. Nak boleh nyawa kita ni bukan nak pada udara, siapa dia buat udara. Nak boleh ke makan minum kena bawa ada bombing, boleh menanam, siapa dia buat bombing. Nak boleh ke tanaman kita subur bukan nak pada udara, bukan nak pada cahaya mentari, bukan nak pada air hujan, bukan nak pada itu ini, siapa dia buat udara, siapa dia buat cahaya mentari. Sikit abuk aku tak perlu pada mu je perlu pada aku. Perlu pada aku untuk makan minum, untuk gapo semua perlu berlaku. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dalam Quran pasal wa khuliqal insanu dha'if. Manusia ni dibuat lemah.
Wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia ni, manusia Melayu, manusia Arab, manusia hok berpangkat, hok kaya, hok koprak, hok jahil tukir, semua lemah belaka. Berkandak belaka. Berkandak pada makan minum, berkandak pada tidur bangun, berkandak pada dengan orang tu, berkandak. Sebab kita berkandak pada orang, orang berkandak pada kita, dan kita semuanya berkandak pada makhluk Allah SWT yang lain. Jadi dengan sebab tu mung begitu lemah tiba-tiba nak tunjuk agah dengan aku, natang saya kata. Tu kena bubuh sepatah waktu tu. Bawalah kalau mesra tak mesra juga. Sebab tu juga tak tahu lah. Kena lain kolah yang hari tu lah. Yang hari tu kalau tak nak kata orang lain lah kolah. Dia lemah sekali dua apa dia faham. Satu dua. Yang ketiganya za'amal ladina kafaru an lan yub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabba'un bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Kau yang ketiga Tuhan kata za'amal ladina kafaru. Orang yang kafir ni ya sebab satu daripada sebab dia yang kafir, Melayu kafir ke, Cina kafir ke, putih kafir ke, Arab kafir ke. Satu daripada punca orang ni kafir dengan aku kerana dia berasa lan yub'atsu. Lan yub'atsu. Lan pun tak adilah. Lan ujung dia ada nun. Lan yub'atsu, siapa bila pun tidak akan dibangkit kalian keluar. Para hadirin semua tahu dalam pengajian agama ni ada benda orang panggil rukun, asas. Dalam pengajian agama ada asas dia, pengajian matematik ada asas dia, pengajian nahwu grammar ada asas dia, pengajian tukang rumah ada asas dia, pengajian masuk ada asas dia, pengajian jahit ada tak ada pengajian yang kita boleh belajar tanpa asas, tak ada. Orang mengaji, orang nak belajar jahit misalnya, asas dia kena ada jarum, kena ada guntingan, kena ada kain, kena ada berapa lagi, kena ada berapa lagi, tali ukur. Ini asas nak mengaji jahit. Nak mengaji masuk pula, asas dia ialah kena ada puyuk, kena ada belanga, kena ada dapur, kena ada beras, kena ada berapa. Ini asas dia. Orang nak mengaji nahwu pula, asas dia PE, isi, hara, ropong, nesak, itu ini. Ini asas dia. Matematik asas dia, ilmu hisab, ilmu apa ni, sipil nak apa. Begitu juga mengaji agama, ada asas dia. Asas agama ni 4 perkara kalau rukun Islam. Kalau rukun Islam kita panggil 5 perkara. Satu daripadanya kau pentingnya ialah yub'atsu. Manusia akan dihidup balik. Percaya ke tidak? Hei anak murid, sama ada murid hak tua, hak muda, percaya ke tidak bahawa manusia ni Tuhan kata akan dihidup balik lepas pada mati. Situ dulu. Dalam banyak-banyak perkara kena kita percaya bahawa manusia mati hidup balik. Kalau tak percaya, contoh ada rupuk mampu hidup balik. Apa lagi? Punya mampu bahan dia marah pucuk balik. Dari yang mampu berapa benda mampu hidup balik setelah mari hujan, setelah turun cahaya mentari, telah ni manusia Tuhan yang menghidup balik rupuk apa berapa nak Allah Ta'ala, maka manusia yang mati juga akan hidup balik. Yub'atsu ni kalau orang mengaji nahwu dia panggil fi'il majhul. Kita ada 2 fi'il ma'ruf, fi'il majhul. Majhul maknanya benda sebab kita kata selepasnya curi dah orang. Tapi dia curi, orang curi. Mamak kalau lemah tahu lah orang curi. Hak ni bila majhul maknanya satu benda terjadi dengan kita tak erti. Tahu-tahu tak ada selepas. Tahu-tahu tak ada duit dalam poket. Dicuri, orang Melayu panggil dicuri. Perkataan dicuri, ditempelin, dirempuh, itu ni. Hak ni buat di juga ni. Hidup balik ni di. Mu tak erti Tuhan kata belah mana mu nak hidup akan hidup balik, mu tak erti sebab tu dihidup balik. Cara bahasa ni menyebabkan orang jadi mudah faham. Tapi kandaklah pada guru tu pandai bawa misal sikit, buat perbandingan sikit, insya-Allah mudah faham dah. Sebagaimana barangmu dicuri, mu tak tahu siapa dia. Serabut dengan polis lah, berapa sampai kadang-kadang polis cari jumpa, kadang-kadang tak jumpa pakai sudah dicuri, itu ni, maka mu mana mati juga akan dihidup balik. Musa tak tanya lagu mana hidup balik tu, tapi akulah buat dihidup balik. Jadi bila bunyi lagu ni maka manusia mendengung sekejap. Kalau setara ni kena beringat sebagaimana poket, apa duit dalam poket dicuri,
kena beringat, kena masuk lebih, kena zip, kena letak kepala tidur, kena tu, kena ni. Bersiap kita. Begitu juga bila manusia dihidup balik, kena beringat. Bimbang takut lepas pada hidup balik tu soal tak boleh jawab. Tuhan ni dia soal dulu, walaupun dia tahu dah. Tuhan kata, boleh kita tanya, guru, Tuhan soal kita, Tuhan tak tahu. Kita ni mayang kau duduk di soal dulu. Belum pada syurga neraka. Curi kau tidak di soal dulu. Tuhan tak tahu. Para hadirin semua, Tuhan tahu. Moga Tuhan ni lebih pada kita. Perangai Tuhan ni tak serupa sahabat ni perangai kita. Kalau kita ni ada hak tak tahu, Tuhan mustahil tak tahu. Moga dia Tuhan. Moga dia buat segala-gala. Macam mana dia buat? Dia tak tahu. Tapi dia soal juga. Untuk nak tunjuk keadilan dia. Keadilan dia. Soal jawab. Dan sebab tu kita sebut hak kena kurung ISA ni orang zalim. Kenapa? Tak soal jawab pakai kurung. Kurung ni mesti lagu mana akhirat lu? Mana jawab lagu mana? Saya jawab, saya Perdana Menteri, ikut aku lah itu kan. Perdana Menteri tak. Orang letak Perdana Menteri. Allah Ta'ala tak letak lagi letak kau nanti kamu tanya kau Perdana berapa tak tahu. Jadi Allah Ta'ala kena dia nak soal dulu nak syurga kau nak neraka dia soal. Betul kau tidak, betul kau tidak, betul tidak. Jadi sebab tu orang yang mengurung orang ASN ni orang paling jahat atas dunia. Kita ada polis, boleh soal dia. Kita ada tok hakim, boleh soal dia. Kita ada lawyer, boleh minta bantuan pegawai dengan dia. Yang mu tolak belakang polis pun tolak, mahkamah pun tolak. Jahat tu mu ni pasal makhluk jahat mu ni. Makhluk perosok apa panggil. Tu dia duduk. Jadi akhirat pula manusia dibangkit. Tak kira orang kapung, tak kira orang bandar, tak kira orang berjawatan, tak kira orang tangan kosong, semua yub'atsu akan dibangkit. Akan dibangkit, akan dihidup semula balik. Jadi orang yang tak percaya bahawa manusia hidup balik ni lah, maka dia kafir. Bahasa nak beriman, bahasa nak kafir, bahasa nak beramal, bahasa nak mengatik, bahasa ikut bahasa. Padahal bila musdar bahawa akan dihidup balik, mau tak mau manusia kena bersiap untuk disoal di akhirat kelak kau neraka apa kau syurga. Dan kesiapan ini ialah Quran sebut. Dalam Quran sebut habis kesiapan ni. Apa kita kata nak pergi Mekah kena buat kesiapan nak pergi Mekah orang lain nak pergi Mekah kita nak pergi kata nak pergi kata Mekah apa ambil kain nak suruh pergi pasport ada kau. Cocok kolera dah kau. Duit tabung haji siap dah kau. Kursus haji siap dah kau. Pergi Mekah supaya nak pergi Kedah orang nak tupai sarang nak Kedah boleh lah, tapi nak pergi ke akhirat nak tupai sarang tak boleh. Dia ada kesiapan dia. Kesiapan dia yang pertama sekali yakin bahawa manusia ni akan hidup balik untuk terima balasan. Balasan atas apa? Balasan skala amal. Amal tu benda apa? Amal ni kita panggil aktiviti. Aktiviti politik ke, aktiviti rumah tangga ke, aktiviti korporat ke, aktiviti politik ke, aktiviti apa saja pun asal gerak diri kita. Wa mahyaya wa mamati lillah laku. Ni dia. Ini satu daripada benda penting dalam pengajian agama. Sebab itulah orang yang tolak Islam ni, tolak Islam ambil nasionalis, tolak Islam ambil demokrasi, tolak Islam ambil komunis, tolak Islam ambil sosialis. Orang ni orang fikir yang tak sampai sedekah. Dia fikir bahawa dia mati repuk, tak ada apa-apa. Itu hak mu rasa. Sebab tu Tuhan kata za'ama dalam Islam, dalam bahasa Arab dia panggil za'ama ni menyangka, anggap. Benda agama tak boleh saka-saka, bagai yakin. Tak boleh nak agak-agak, tak boleh bagai yakin. Kita nak berdiri burung muncung dia ketak-ketak mana nak kena. Tapak kaki pula duduk atas kaki burung. Ngok nak beli lagu mana? Biar betul tapak kaki duduk kejap. Larah tu biar betul boleh. Barulah target. Siapa kena? Begitu je kita nak ke syurga. Duk nyok-nyok sekali nasionalis, sekali Islam, sekali komunis, sekali demokrasi. Tuhan mana pula nak pergi syurga kamu? Ini benda-benda gini kena. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Orang kafir ni sangka bahawa dia tidak hidup balik kali yang kedua. Jangan buat sangka imam. Qul, jawab dia, qul. Kata oleh untuk jawab bala ni maknanya tak betul. Bala tak betul. Hak nafi jadi isbat. Hak isbat jadi nafi. Itu kaedah bahasa Arab. Wa rabbi, demi Tuhan. Muhammad aku minta mu jawab secara bersumpah. Dia bersumpah pula, bersumpah wa rabbi, demi Tuhan. Bersumpah dia apa yang bersaksi. Nak cari orang yang buat saksi payah sangat
Orang tak si, orang tak si, kita ambil Tuhan sendiri buat saksi. Habislah lebih pada Tuhan, tak percaya juga bocah lah itu dia. Kawan bersumpah dengan nama Allah, tak percaya juga, tak apalah kita dua. Nak cari nak buat lagu mana lagi sudah percaya. Kawan bersumpah dengan nama Allah, kawan ambil Tuhan sebagai saksi kawan. Benda kawan kata ni betul. La tub'atsunna, tetap kamu semua ya manusia akan dihidup balik kali yang kedua. Demi Tuhan aku, la tub'atsunna, lam taukid, nun taukid. Ba'atha yab'atsu, bu'itha yub'atsu, tub'atsu. Atas kata tub'atsu ni tambah lam so, la. Bubuh nun so, nun taukid musyaddadah, taukid saqilah. Tetap mu semua akan dihidup balik. Siapa dia raya? Tuhan aku raya. Siapa dia Tuhan? Tukang buatmu, tukang buat aku. Nak buatkan lagi. Tak percaya ke tukang kan? Kereta rusak. Buat pergi ke tukang kata pakcik, kereta tak ada minyak. Nak buat. Ikut mung pakcik. Aku kata tak ada, aku tukang ni. Buah air sejuk nak sehidup kan. La tub'atsunna, tetap kamu akan dihidup balik. Thumma latunabba'unna, lepas pada hidup balik kamu akan didedah sesau benda yang kamu buat atas dunia. Kamu semayang, kamu tak semayang, kamu deraka ke mokpok, kau tak deraka, kau deraka ke tok laki, kau tak caw ke bini, kau berapa, semua akan didedah berlaku so. Para hadirin semua, kita akan dengar bila polis takak orang pergi mahkamah, maka polis waktu bik orang panggil apa bukti ke apa orang panggil bukti bagian kes ada panggil bagian kes ni tuan hakim kapok hak dia guna, ni tuan hakim gapo lagi parang hak dia guna, ni tuan hakim gapo lagi bagian curi. Jadi bila siapa kau pergi kat polis di waktu bik bagian kes, maka orang curi kau apa tadi kata apa, ada dengan tanda tangan, ada dengan cap jari, ada dengan gambar video. Nak warna lagi gambar video orang panggil ni kamera hitam ke berapa. Jadi kalau atas dunia ni pun orang yang buat salah terpaksa mengaku kerana ada barang kes depan, akhirat kalau macam mana kita nak mengaku, macam mana kita tak mengaku. Atas dunia ni kita boleh pasang lawyer, boleh pitih polis ambil cik 100 riyal minta maaf lepas ambil kena hok polis belanya ambil sungguh lepas. Akhirat kalau kita nak rasuah siapa dia, ambil lah Tuhan 10 riyal tak sebuah aku yang neraka lah. Ambil melekat lah, ambil lah buah durian seraga, buah durian tak tahu duana, pelitih tak tahu duana. Akhirat kalau sebatang kara, akhirat kalau bangun kubur sebatang kara, kain pun tak ada sorat apa tubuh. So kalau nak duit, kain pun tak ada sorat tubuh. Nak rasuah dengan apa? Nak pelitih Tuhan kata aku tak makan, aku tak beli beras. Ini Tuhan raya awal-awal kata muka dunia supaya kita melenggung panjang. Dia lebih bagi hari Jumaat ni kita, hari Jumaat di Kelantan ni cuti, tak ada kerja kita hanya dengan Allah Ta'ala, kita hanya dengan kalbu kita hanya memiliki masalah masa depan kita di akhirat kelak. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Masalah hidup balik, masalah dedah semula kerja manusia ni perkara mudah, perkara mesej kata Kelantan, perkara mesej. Mu jangan fikir Muhammad payuh aku nak cari warna barang kih. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Semua ni perkara mudah je, mesej Tuhan aku boleh buat belakang. Oleh itu nasihat aku, Tuhan kata, nasihat aku sebagai Tuhan padamu sebagai makhluk, fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Aku nasihatmu pada manusia, hendaklah kamu beriman, iman dengan Allah, iman dengan Rasul, iman dengan cahaya yang kami buat turun lagi. Nasihat daripada Allah, ya Maha Rahman Rahim kepada manusia semua, tak kira bangsa berapa, tak kira budaya apa, tak kira bahasa apa. Nasihat saya beriman, bukan berislam, beriman. Banyak kan kita lah ni Islam, imannya tak tentu lagi. Islam ni boleh tengok luar, dia pergi masjid, dia bayar hutang orang, dia baik anak bini, senyum simpul dengan orang, ini tanda dia ni Muslim. Tapi iman kau tidak yakin, kau tidak benda dia buat ni benda sungguh, kau tiru-tiru orang aja. Kalau tiru-tiru orang panggil Muslim munafik. Kalau dia yakin benda dia buat sungguh, hak dia buat ni barang cetusan hati dia sendiri, maka orang panggil Muslim mukmin. Hak ni yang jadi cagaran hidup kita dunia akhirat. Orang yang Muslim serta mukmin nilah orang yang menyelamatkan diri sendiri dan boleh jadi contoh teladan kepada orang lain. Orang lain boleh tiru kita.
Baik kita mati, kita hidup, kita mati. Masa kita hidup, orang tiru kita. Kerana orang ni ikhlas. Orang ni mengajar betul. Orang ni jual beli cara betul. Tak ada rasuah, tak ada menipu, tak ada hutang dibayar. Betul. Ikut time betul. Orang boleh tiru belakang. Walau belah mana orang miskin, orang tak ada pelajaran pun, kalau perangai molek orang pekat tiru. Tapi kalau kita ni Muslim tapi munafik, hutang tak bayar, dengan anak bini tak peduli, sahabat handai tak memadu, dengan semayang band tak cara mana, orang panggil Muslim munafik. Orang ni atas dunia punya pakat duduh dah kan. Akhirat kelak bumi pun tak nak terima dia. Inilah benda-benda yang nasihat padan Tuhan nasihat, fa aminu billah. Naklah kamu yakin bahawa pertamanya Allah. Allah ni yakin dia banyak perkara. Allah ada. Allah duk perhati. Allah yang menanggung rezeki kita siang malam pagi petang. Allah yang menjaga kesihatan tubuh kita. Allah yang jaga segala-gala sifat kita nak ada berlaku pada Allah, yang kandung di bawah sifat Al-Muhaimin, Al-Qayyum. Dalam banyak-banyak sifat Tuhan ni, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Muhaimin, Al-gapo lagi, 99 sifat ni kalau kita perhati betul, tak ada hati kita nak tolak Tuhan. Kerana kita yakin bahawa kita kau tidak kerana Allah Ta'ala wujudkan aku tak wujud. Kita wujud atas dunia ni kerana Allah Ta'ala buat. Apa kata kalau Allah Ta'ala jadikan mak pak kita ni mandu, kahwin mak kita, kahwin dengan ayah kita, melakukan seks tapi mandu, dia buat mana? Pergi pak doktor, dia kata molek dah comunya. Dia buat mana? Dia pergi ubat, kalau-kalunya jadi berapa orang panggil benih kau berapa. Akhir sekali banyak orang atas dunia ni mandu. Dan tuan-tuan semua saya maupun ada ingat raja sebut atas dunia ada seorang raja, maharaja, raja Iran zaman hari tu, mati dah kata. Raja Iran ibu nama gelaran dia Shahin Shah. Shah makna raja, Shahin Shah makna raja segala raja, king of the kings, raja segala raja. Tapi tak ada hanya dia nak buat mana? Bom bagih lah berapa macam-macam pakai Indonesia cari tu bom apa tanah Melayu Melayu kodok tahu. Cari tu bom tak ada anak paksa, cerah dengan bini dia nama Suraya, comel dekat orang tu. Orang Tino ni comel dah sekali, orang Tino Iran pula kau lagi comel. Tak boleh anu cerah, kirim bunga mawar hok merah menyala, tanda sayang, tanda cinta, segar megah, ingat kamu dia boleh buat. Ada anak kahwin dengan bini hok yang kedua, nama gapo Adiba ke, parah Adiba ke gapo, boleh anu. Akhir sekali kena guling di Khomeini, mati tak tahu di mana kubur. Jadi kesimpulannya, tak kira miskin, tak kira raja, yang mewujudkan dia ialah Allah. Tak ada doktor boleh buat, tak ada gapo boleh buat. Lah ni pula Amerika ni atas dunia ni masyhurlah kayanya berapa. Tapi bila kita tengok pagi-pagi internet, rega duit Amerika lah, kau tu deposit makin banyak, hutang makin banyak. Kita nak buat ni naik euro lah ni pula. Apa kita dengan duit kita dengan Malaysia dengan Singapura, kita ni serba mak nikah barang metah banyak, getah ada pada kita, ubi pak kita, serba mak nikah pah ke rupuk rapak, pah ke kelapa sawit, ada berlaku dah perut lah. Singapura ada apa? Getah tak ada, kelapa sawit tak ada, biji emas, biji timah, biji besi buruk pun tak ada. Tapi duit dia naik, duit kita RM1, duit dia RM2 lebih. Ini benar ni menunjukkan ada benda lain di sebalik orang namanya Allah SWT. Amerika ni kalau kaya lah, orang pakat beli belakang duit dia nak simpan. Orang Tino Kelantan beli emas taruh, orang kaya beli duit Amerika. Lah ni orang jual duit Amerika, ambil euro pula, sikit lagi boleh duit berapa, Allah alam. Kenapa semua ni kalau Amerika nelan sangat, kalau job bos nelan sangat, apa tak tahan duitmu supaya terus menerus kekal atas harga lama. Ini semua ni perkara-perkara yang menampakkan bahawa ada di sebalik orang ni ada lagi benda lain yang maha kuasa, yang kita panggil Allah SWT. Ini fa'aminu billah. Oleh itu hai manusia, beriman dengan Allah Ta'ala, beriman yakinlah aku ni maha kuasa, wa rasulihi. Yang kedua, beriman dengan Rasul akhir zaman ni Nabi kita Muhammad SAW. Belum pada Nabi Muhammad lahir, Nabi Isa. Belum pada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi. Lah ni Nabi Muhammad SAW. Yang ketiganya, wan nuril ladzi anzalna.
Dan berimanlah juga dengan cahaya yang kami buat turun. Tuhan tidak kata wal Quran betul ni. Dia kata wan nuri. Quran hak kita duk baca dalam kitab Jawi, kitab kapunya, beriman Allah, beriman Rasul, beriman kitab. Sekali dia sebut kitab, kali dia sebut Quran, kali dia sebut wan nur. Quran sendiri itu dia berubah nama macam-macam mengikut fungsi masing-masing. Bagi membolehkan manusia ni hidup jelas. Syurga, neraka, dosa, pahala, taat, maksiat, segala kitab-kitab lain semua tak pakai berlaku kecuali Quran. Kitab lain nak tulis-tulis lagi tapi mesti selaras dengan Quran. Baik hal perniagaan, baik hal undang-undang, baik hal sosial, baik hal budaya, nak tulis banyak mana tulis, tapi biar selaras dengan Quran. Kalau tulis kitab lain tak selaras dengan Quran, macam Quran, pakai tentu sesat, pakai tentu gelap. Hak cerahnya ialah Quran. Sebab itulah Quran disebut an-nur, cahaya. Sebagaimana malam gelap pekat, tak boleh buat apa, so kena turun tanah, rumah kita pun tergagal-gagal, terkesek-kesek, kau tidak buka lampu, kau tidak berapa. Ini bahaya gelap. Lebih lagi kita ke akhirat. Akhirat ni tak guna cahaya matahari, tak guna cahaya bulan, tak ada elektrik. Mari cerah belah mana, kau dosa tu tak nampak situ juga. Pahala pun tak nampak walaupun matahari cerah, dosa pun tak nampak walaupun matahari cerah. Suluh dengan lampu tak nampak dosa pahala. Yes, dia boleh nampak ialah melalui Al-Quran. Quran kata hak ni dosa, dosa lah. Walaupun tak nampak tungging kita panggil, tapi bila Quran kata dosa, dosa. Tebang buat juga terjun neraka. Jadi pada orang tak takluk Quran, kita di Kelantan ni habis geran. Buat benda yang selaras Quran. Ekonomi kita selaras Quran. Riba kita haramkan. Apa namanya malam-malam banyak lesen-lesen orang minta jam hari itulah. Mula-mula lesen minta naik kelab lah, disko lah, berapa. Ini sebab ketika tu serabut dengan masalah joget, menari, betina, zina, dadah, arak, kita tutup. Rela khazanah negeri Kelantan tak ada duit tak apa. Asalkan duit yang masuk ni bersih, tidak ada dosa. Orang-orang hak tanah terbakar, hak bacok baik, minta lesen nak buat apa panggil gok. Ni sebab terbakar ni barang haram. Haram isak haram berapa maka kita ambil. Demo nak tanah, dia tahu barang-barang tak baik. Nak tanah juga ikut demo lah. Kawan nak sekat tak boleh. Kalau kawan sekat demo tanya pula pada tanah ke apa? Itu masalah pula. Cuma kita rakyat hukum. Terbakar ni apa ni hukum dia? Banyak orang kata haram, sikit orang kata makruh. Dan law ni pihak majlis agama dan pihak JAKIM letak belakang gambar tiap-tiap masjid. Letak gambar paru-paru gelap, paru-paru kena yang apa ni kena asap rokok. Zaman ni tak ada. Kita soal kedik-kedik lah ni ada sokongan. Ada jaking dia panggil apa? Letak gambar paru-paru manusia ni masuk asap yang menyebabkan dia penuh paru-paru, penuh buah pinggang, penuh saluran darah, saluran berapa. Ini semua ni arti kita isak benda yang mudah ke diri sendiri. Nak boleh ke diri macam ni 100% mari pada Allah. Allah beri pada kita tubuh dengan paru-paru, dengan jantung, dengan limpa, dengan cukup lekat supaya manusia sihat. Manusia sihat rokok, bubuh, narkotik dan berapa semua sekali. Itu arti kita mengharap, kita memusnahkan pemberian Allah Ta'ala. Pandailah kita Tuhan masuk neraka akhirat. Tak kira hak mana, tak kira berapa. Jadi kitanya bila rakyat Kelantan, hamba rakyat Kelantan minta lesen nak buat gok, dan kalau hamba benar tentu dah boleh pitih. So lesen ni beratus beribu pun dia mau bayar. Dia kata jangan ambil. Cuma kitanya suruh demo tanah pun tak, larang demo tanah pun tak. Dia mau panas-panas diri dah bawa diri demo. Kerana kalau kita suruh, kalau kita larang, dia tanya balik, nak tanya berapa, dia tak kena duduk saja. Nak tanah ubi, bolehlah jual kadar harga ubi. Tak ada syarikat beli ubi sebagaimana syarikat daun terbakar ada. Dia daun terbakar ni syarikat ada beribu lah kan. Dia tahu dah kalau manusia isap terbakar ni punuh habis itulah. Apa nama? Laku ubat aku pula. Laku ubat aku, laku minuman tonik lah berapa. Macam-macam pesen perangai Yahudi duduk atas dunia ni kira nak mampu orang asalkan dia kaya sudahlah. Asal dia kaya tak apa, orang lain mampu tak apa. Ini perangai Yahudi. Sebab kita kata makhluk Yahudi ni makhluk perosok. Pada Tuhan anak dan neraka. Dalam Quran Tuhan sebut wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut. Yahudi ni ada sejarah dia Tuhan suruh jadi babi. Tuhan suruh jadi kera. Tuhan suruh jadi penyembah berhala. Ni kena orang-orang yang suruh Tuhan belaka. Baik.
wa nurul ladzi anzalna. Jadi kepada orang yang tolak Quran, arti tolak lampu. Kita berjumpa orang segagal dalam gelap, kita beri lampu, dia tahu lampu. Itu pada dia lah maknanya. Allahumma ta'ala khabir, inna ta'ala memang tahu dengan segala kerja buatmu ya manusia. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Akhirnya Tuhan kata, "Ya Muhammad, tolong ingat benda akan berlaku." Dan tak ada orang yang boleh beritahu benda akan datang ni lain pada aku seorang. Kerana aku ni Tuhan. Benda akan datang ialah kiamat. Kiamat ni aku tahu belaka. Cuma percaya dengan tak percaya. Supalah. Boleh duk royak dadah ni merosakkan anak kita, merosakkan generasi kita. Ada juga orang isap dadah. Habis piti balah dengan bini, mungkin bini tak piti kena beli dadah. Boleh royak, radio royak, TV royak. Tapi orang tidak beriman, tidak yakin. Ikut dia lah. Begitu masalah kiamat. Kiamat ni boleh kata apa tahu belaka. Kiamat ni ada. Percaya atau tidak terus padamu. Apa panggil akhir balik ni. Iaitu Tuhan kata, "Ya Muhammad royak kat orang, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i." Satu hari nanti aku akan peripung semua segala makhluk hak mati. Beritahu semua, "Ya Muhammad, sebanyak mana hak mati, aku pergi duduk balik, aku peripung belakang setempat." Tempat ni dia panggil mahsyar. Orang Melayu Kelantan panggil padang mahsyar. Padang mahsyar maknanya tempat peripung. Tempat orang kita lambuk barang. Kalau kita pergi pasar malam kat orang lambuk barang, wah timun lah, kain baju lah, ikan kering, lambuk. Akhirat kelak aku lambuk habis. Manusianya dengan amalan. Amalan pun dilambuk akhirat kelak. Belah mana dia lambuk dia, nampak rupa lagu mana, nak tunggu saya sudah. Pasal percaya kena percaya. Zalika yaumut taghabun. Ya Muhammad, wayak kat orang, hari kiamat ni yaumul jam'i pun boleh berubah nama, yaumut taghabun pun boleh berubah nama. Yaumul jam'i mana hari peripung. Kita panggil, orang Kelantan panggil kiamat ya. Yaumul qiyamah. Tapi dalam Quran sebut lebih kurang 40 nama kiamat. Yaumul qiyamah, yaumuddin, malik yaumiddin. Hari ni ada yaumul jam'i, ada pula yaumut taghabun. Mengikut fungsi masing-masing. Kalau kira tempat beripung, dia panggil yaumul jam'i. Kalau kira hari balah, dia panggil yaumuddin. Kalau kira hari orang menangis, orang mengeluh belaka, yaumut taghabun. Yaumut taghabun makna hari orang pakat pusing belaka. Menangis, teriak, mengesok, gapo. Hatta orang mukmin sekalipun menangis juga kerana tidak banyak mana amalan hak dia buat. Hak buat dah pusing kerana tak buat banyak. Hak tak buat lalu pusing kerana tak buat. Jadi hari itu dia panggil yaumut taghabun. Dasar pada orang yang pakat mengisok, nangis belaka, beradu belaka, minta maaf belaka, dia panggil yaumut taghabun. Hari orang pakat risau, pakat pusing, pakat sesah belaka. Hari kira orang beripung berhabis dak lepas tu ada pas ke kiamat tu, dia panggil yaumul jam'i. Dasar pada hari tu Tuhan balas akhirat kelak, buka pai tu buka pai ni, dia panggil yaumuddin, yaumul jaza'. Macam-macam nama Tuhan bulan Quran supaya orang yang tak berasa dengan nama lagu ni, dia berasa dengan nama orang lain. Supaya kita pergi kedai, orang jual ubat ni kita ambil kotak, oh dah kata ini mencairkan darah, ni menimbulkan selera makan, tak ambil orang lain pula, ni menguatkan apa ni seks berapa semua sekali, ni pula hidup sastra apa sejahtera laki ini. Ni pula waktu bik kata kulit kata siah habis itu. Jadi hak mana serang hak ni dia beli hak ni, hak mana serang kafe tu dia beli hak tu. Akhirat kelak Tuhan beri nama kiamat ni, lebih kurang sebut ni 40 nama. Pada orang tak selera dengan nama ni, dia jelera nama tu. Tak jelera dengan nama tu, pasal jelera nama ni akhir sekali terima belaka kiamat. Itu harap Allah kepada manusia semua dengan mengenalkan nama kiamat ni dengan bermacam-macam nama. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah. Kesimpulannya mana-mana orang beriman dengan Allah, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan cahaya, dan sendirinya bila beriman itu beramal soleh, Allah Ta'ala nombor satunya yukaffir 'anhu sayyi'atihi. Aku keparak dosa dia. Dosa ni barang tak nampak tengok. Tapi benda tu berlaku. Apa kita kata, boleh kata pak cik, kalau pak cik apa nak ambo maaf lah pak cik, kereta tak ada habis dalam lesen mari ni apa rotek nak habis, tak apa maaf lah pak cik. Tapi pak cik ambo rekod pak cik ni sebagai orang bersalah kerana jalan motorkar tak ada rotek. Tapi dengan sebab pak cik orang tua lesen baru habis kemarin dia pak cik tak apalah maaf hari. Maaf tu tak nampak tengok.
Tapi rekodnya ada, maaf. Rekodnya ada, dia bersalah. Benda tak dapat tengok. Akhirat kelak begitu juga. Dosa, pahala ni barang ada, barang wujud. Mana-mana orang buat salah, dicahnya cah dosa, orang Melayu panggil. Ataupun orang Arab panggil apa ni? Ismun, dosa. Zambun, panggil dosa. Jadi kepada orang yang beriman kepada Allah, kira juga jangan jadi dosa ni wujud di akhirat kelak. Hak tak wujud tu dah panggil keparat. Keparat mana kambuh. Kafara yakfuru, kafara yukafiru mana kambuh. Ya Allah, itu yang aku minta lah, kambuh dosa, tutup dosa aku, jangan nampak daripada masyarakat. Malulah aku pada anak murid aku kalau kita untuk guru. Malulah aku pada rakyat aku kalau kita ni wakil rakyat. Malulah aku kepada pelanggan aku kalau kita jenis orang berniaga. Malulah aku pada bini aku kalau kita apa bini dua tak buayak. Pada menawak lah. Jadi semua ni apa nama ni? Dosa berlaku. Nak bini enggak royak, engkau jatan ke penakut apa? Engkau jatan. Pasal jatan penakut. Nak bini tapi tak sewayak berapa. Dosa. Lama-lama tahu juga. Ni anak ni dua anak ni. Gege bau lah siapa bau tahu bini natan ni tak royak kat aku. Betin pun nyupah juga. Jadi semua ni jadi kita minta tutup. Ya Allah, itu aku minta tutup. Tutup dah kita panggil yukafir, Tuhan tutup. Kalau dosa-dosa tutup ni tak ada orang lain yang boleh tutup dosa daripada Allah ya. Mak pak tak boleh tutup dosa anak, tak boleh tutup dosa anak tak boleh tutup dosa ibu bapa, tok guru tak boleh tutup dosa anak murid dan anak murid tak boleh tutup dosa tok guru. Perdana menteri tak boleh tutup dosa rakyat dan rakyat tak boleh tutup dosa perdana menteri. Ya bolehnya ialah Allah SWT. Jadi kalau benda lagu ni apa kita tak telio juga, tak buka pintu hati juga, nak keparatkan dosa kita sendiri, habis ikhtiar. Sebab itulah siang malam pagi petang kita minta sebut subhanallah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Astagfirullah ni kena sebut semua. Bila-bila sebut astagfirullah, bila-bila beringat. Jangan jadi astagfirullah istighfar dosa pun kita buat. Jangan jadi gitu. Akhir sekali orang tasawuf kata apa namanya, orang India panggil taubat batar azguna. Taubat batar azguna. Apa nama ni? Taubat ni lebih dosa pada membuat dosa. Taubat tapi berdosa lebih pada kamu buat dosa. Taubat batar azguna. Taubat lebih dosa pada dosa. Kerana kita buat nganying Tuhan. Apa? Minum racun, minum penawar, minum racun, minum penawar. Natanya apa nama hijau Jadi minum racun, minum penawar. Jadi buat nganying pada doktor, buat nganying pada diri sendiri. Jadi kalau tentu astagfirullah, beringat jangan buat benda-benda hak dosa, barulah Tuhan selera nak ampun dosa. Wa yadkhulu jannah, selain pada ampun dosa, aku masuk dalam syurga khalidina fiha abada, kekal. Syurga ni apa geran namamu maknanya kekal abadan, kekal lagi abadan, terus menerus lagi. Zalikal fawzul azim, itulah kejayaan yang betul, kejayaan yang sebenar. Ialah bangun kubur di akhirat kalau tak ada dosa dan boleh syurga. Ni kejayaan. Harta tak ada ke, harta melangit ke, waktu kau yang kedua, itu cabaran baru. Mau boleh harta ada cabaran, mu tak ada harta pun cabaran. Hak tentu jayanya jelah bangun kubur di akhirat kelak, dosa buat atas dunia aku keparat belaka kerana mutabat aku, membayar balik hutang aku, minta maaf aku berapa, dan aku siap masuk syurga. Inilah kejayaan yang benar-benar kejayaan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tad'u sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi annaka اللهم إنا نسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك يا الله أن تغفر ذنوبنا وأن تشفي مرضانا وأن تقضي حوائجنا وأن تزيل ما بنا من هم وغم وضيق وكرب مرض. Ya Allah, itu kami minta bagaimana supaya kamu lembutkan pintu hati Perdana Menteri untuk menyelesaikan masalah ni adli, ni aziz dalam ISA. Sama ada kamu lembutkan hati dia sebagaimana kamu lembutkan besi di depan Nabi Daud, atau kamu keraskan hati dia sebagaimana keras batu sampai benda buruk dalam tak boleh tubik keluar. Dia supaya
dan sehingga hok molek dalam tak boleh masuk ke dalam. Inilah itu permintaan kami. Terserahlah pada kamu, sama ada kamu nak buka pintu hati dia untuk menyelesaikan masalah ni adli, ataupun kamu nak keraskan hati perut dia supaya dia menjadi perang dari Abu Jahal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Takbir. Alhamdulillah.